Apa yang pasti, ubat ni lah penyebab kerosakan pada lapisan rahim Puan Husna. Tapi Mami bersumpah, hidup Husna tu takkan tenang selama-lamanya. Pada video ini, admin akan kongsi alur cerita drama Sumpah Ibuku episod 16 yang akan tayang malam ini. Kenyataan pahit menghentam Husna dan Hadith di ruang pemeriksaan doktor pada hari itu. Dengan nada yang serius, doktor menjelaskan hasil pemeriksaan yang amat mengejutkan. Ubat yang selama ini dimakan oleh Husna, pemberian Che-Yam, yang dipercayai sebagai ramuan penyubur kandungan, rupa-rupanya mengandungi bahan berbahaya. Bukannya membawa harapan untuk menimang cahaya mata, cairan itu sebenarnya bertindak seperti racun yang perlahan-lahan merosakkan sistem ovari Husna. Khabar itu serta-merta meruntuhkan dunia Husna. Tangisannya pecah tanpa dapat ditahan, meluahkan luka dan kekecewaan kerana kepercayaannya selama ini telah dikhianati. Sementara itu, Hadith terpaku dalam kejutan yang amat dahsyat. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana ibu kandungnya sendiri sanggup melakukan perbuatan sekejam itu terhadap menantunya, memberikan racun yang dibungkus dengan kasih sayang palsu. Dalam kekusutan keluarga itu, Nurul mengambil peluang untuk berbicara dari hati ke hati dengan Hadith. Dia meluahkan segala kepahitan mengenai runtuhnya rumah tangganya bersama Zaim. Kepada Hadith, Nurul menjelaskan bahawa bekas suaminya itu tidak pernah hadir sebagai seorang pembimbing yang baik. Zaim dituduhnya sebagai lelaki pasif. Dia hanya membiarkan Nurul dihina dan dipijak maruahnya oleh orang lain tanpa sekalipun membelanya. Malam itu, ujian buat Nurul belum berakhir. Ketika dia cuba mencari ketenangan dalam solat, gangguan makhluk halus mula mengusik. Sosok gaib itu cuba mengganggu kekhusyukannya, namun Nurul menguatkan hati dan melantunkan doa perlindungan dalam batinnya untuk mengusir gangguan tersebut. Sementara itu, hukum karma mula menampakkan kesannya kepada Syafiqah dengan cara yang menyeksakan. Tubuhnya didera rasa panas yang teramat luar biasa. Tidak sanggup menahan gelombang panas di dalam biliknya, Syafiqah segera turun ke tingkat bawah. Dalam keadaan panik, dia menyalakan pendingin hawa pada suhu paling rendah dan membiarkan tubuhnya disapu angin sejuk secara langsung. Namun usaha itu hampir sia-sia. Rasa terbakar itu tidak juga hilang, seolah-olah api itu datang daripada dosanya sendiri, bukan daripada udara di sekelilingnya. Ketegangan memuncak keesokan paginya apabila pertengkaran antara Nurul dan Syafiqah meletus. Emosi Syafiqah yang tidak terkawal membuatnya mengangkat tangan, mahu menampar wajah Nurul. Namun, kali ini Nurul tidak lagi pasrah. Dengan gerak refleks yang cepat dan pandangan tajam, dia menepis tangan Syafiqah dengan kasar, membuktikan bahawa dia mampu mempertahankan dirinya. Di hadapan Hadith, wanita tua itu langsung tidak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, Che-Yam memutarbelitkan keadaan dengan menjerit lantang, menuduh Husna kononnya menyebarkan fitnah keji tentang ubat itu untuk menjatuhkan namanya. Che-Yam bersandiwara seolah-olah dialah mangsa yang dizalimi oleh menantunya, sedangkan jauh di sudut hatinya, dia tahu dialah pelaku sebenar yang meracuni rahim Husna. Dalam kemarahan yang penuh manipulasi itu, Che-Yam melafazkan sumpah seranah, mengutuk bahawa hidup Husna tidak akan pernah tenang selama-lamanya kerana berani memfitnah dirinya.